Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dzakirna wa nasina. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama lagi. Saya rasa kita telah sampai ke sini Hadis yang ke-87 ni kita belum baca lagi. Yang sebelum ni kita dah baca dan ini masih di bawah bab ke-24 iaitu orang yang menjawab pertanyaan atau memberi fatwa dengan isyarat tangan dan kepala. Di bawah bab ke-24 kita telah baca dua hadis dan ini adalah hadis yang ketiganya, hadis 87 ni. Hadis yang ke-87. Kita akan baca hadis ni hari ni, hadis yang ke-87. Ini sebagaimana saya dah sebut tadi, masih lagi di bawah bab ke-24 iaitu orang yang menjawab pertanyaan dengan isyarat tangan dan kepala. Bab man ajab al-futya bi isyaratil yad wal ra's. Wa bihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Buhaib قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Musa bin Ismail, Imam Bukhari berkata, Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami. Katanya Wuhaib meriwayatkan kepada kami. Katanya Hisham meriwayatkan kepada kami daripada Fatimah, daripada Asma. Katanya, aku pergi kepada Aisyah ketika dia sedang bersembahyang. Lalu aku bertanya, mengapa orang ramai yang berkumpul? Aisyah mengisyaratkan dengan jari ke langit. Aisyah mengisyaratkan ke langit, yakni dengan jari ke langit. Di situ dah ada apa yang tersebut dalam tajuk bab isyarat dengan tangan. Rupa-rupanya orang ramai sedang berdiri mengerjakan sembahyang. Dia, yakni Aisyah pun mengucapkan subhanallah. Aku bertanya lagi, ada sesuatu tandakah yang ini telah berlaku?
Aisyah mengisyaratkan dengan kepalanya yang memberi erti ya. Itu isyarat dengan kepala pula. Duduk di situlah. Aku pun berdiri, yakni untuk bersembahyang sehingga hampir pingsan. Oleh sebab itu, aku menuangkan air ke atas kepalaku. Nabi SAW memuji-muji Allah. Kemudian bersabda, tidak ada sesuatu yang belum pernah ditunjukkan kepadaku, melainkan aku nampak kesemuanya di tempatku ini, termasuklah syurga dan neraka. Diwahyukan kepadaku bahawa kamu benar-benar akan diuji di dalam kubur-kuburmu seperti atau dekat. Aku tidak pasti, yang dikata perawi, yaitu Fatimah, mana satu daripada dua perkataan itu, sepertikah atau dekat, mithlakah atau qaribah. Tidak pasti seperti atau dekat yang disebut oleh Asma. Maksudnya itu jumlah mu'taridah. Aku tidak pasti itu jumlah mu'taridah. Ada sengkang, maknanya dalam sengkang lah. Aku tidak tahu, aku tidak pasti diwahyukan kepadaku bahawa kamu benar-benar akan diuji di dalam kubur-kuburmu seperti atau dekat. Lepas tu kita pergi dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu terjemahan yang sabda Nabi-nya. Aku tidak pasti itu kata perawi, iaitu Fatimah. Akan dikatakan, yakni akan ditanyalah, apa pengetahuanmu tentang orang ini? Adapun orang mukmin atau orang yang yakin, saya tidak pasti, kata perawi, yaitu Fatimah. Mana satu daripada dua perkataan itu yang diucapkan oleh Asma yang memberi yang memberi adapun orang mukmin atau orang yang yakin. Orang mukmin ke atau orang yang yakin. Al-mu'min ke atau al-muqin. Jadi kata perawi ini, Fatimah ini, saya tidak pasti mana satu daripada dua perkataan itu yang diucapkan oleh Asma. Orang itu berkata, jadi ini yang Nabi SAW bersabdalah bila ditanya. Orang itu berkata, dia ialah Muhammad. Dia adalah Rasulullah. Dia datang membawa bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk kepada kami. Maka kami menyahut seruannya dan kami mengikutinya. Dia Muhammad. 3 kali dia kata. Mana dia ulang lah. Kata, dia Muhammad. Dia Muhammad. Dia Muhammad. Ketika itu dikatakan, tidurlah dengan tenang. Sesungguhnya kami memang tahu bahawa engkau benar-benar yakin tentangnya. Adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu, aku tidak pasti. Ini kata perawi lagi, iaitu Fatimah, mana satu daripada dua perkataan itu. Iaitu al-munafiq ataupun al-murtab. Mana satu daripada dua perkataan itu yang diucapkan oleh Asma, maka dia akan berkata. Jadi selepas sengkang tu, sabda Nabi lah, maka dia akan berkata, aku tidak pasti, tetapi aku dengar orang mengatakan sesuatu, maka aku juga turut mengatakannya. Itulah terjemahan bagi hadis yang tersebut tadi. Selebihnya itu adalah huraian kepadanya. Jadi hadis ini masih lagi terletak di bawah
tajuk ini ya. Tajuk ke-24 iaitu orang yang menjawab pertanyaan. Al-Futya asal maknanya fatwa. Orang yang menjawab, memberi fatwa. Ataupun orang yang menjawab pertanyaan. Itu sebenarnya makna asal dia. Makna yang seharusnya dipakai sebab di sini tidak adalah fatwa yang rasmi itu. Di sini dalam hadis yang kita baca tadi, Asma tanya, Aisyah jawab. Jawab pun dengan isyarat begitu sahaja. Bukanlah sebenar-benar fatwa. Fatwa dalam arti kata yang sebenarnya. Dia hanya menjawab pertanyaan. Itu sahaja. Jadi dengan sebab itu saya buat dalam tajuknya orang yang menjawab pertanyaan. Tetapi maksud Imam Bukharinya, kalau memberi fatwa pun dengan isyarat tangan dan kepala pun boleh juga. Boleh juga. Jika ia difahami dengan baik dan tidak mengelirukan. Jadi sehingga kalau memberi fatwa bila orang tanya tentang sesuatu masalah, kita berikan fatwa dengan isyarat saja. Sama ada isyarat tangan ke atau kepala ke. Kepala tu maksudnya kita angguk lah. Dia tanya boleh ke? Kita angguk gitu. Itu dah boleh dah juga. Apatah lagi kalau pertanyaan-pertanyaan dalam percakapan biasa. Kalau memberi fatwa pun boleh. Jadi ini mengisyaratkan kepada sahnya isyarat itu dan diterimanya isyarat itu dalam Islam. Dan Nabi SAW banyak sekali, bukan dalam satu peristiwa sahaja, bukan melalui satu hadis sahaja, malah banyak hadis-hadis yang menunjukkan baginda menggunakan isyarat-isyarat itu, terutamanya isyarat tangan, kepala, mukanya, macam-macam lah. Itu dia ada isyarat itu. Tetapi di sini maksud isyarat itu isyarat yang memberi arti mengajarlah, mengajar hukum agama, mengajar, memberitahu hukum agama. Itulah yang dimaksudkan dengan fatwa di sini, mengajar hukum agama. Itu dibenarkan juga jika keadaan sesuai, jika keadaan mengizinkan. Jadi ini masih di bawah tajuk ini. Jadi tajuk ini kita dah bincang dah. 254 ini kita dah bincang dah. Panjang dah. Mesti kena baca pula lah. Tapi saya tidak nak baca. Peserta-peserta, hadirin dan hadirat sekalian, kalau nak tengok perkaitan hadis yang kita baca tadi dengan tajuk bab ni, kena baca pula. Sekali lagi apa yang kita telah bincangkan di dalam tajuk bab ni, iaitu nota 254 ini. Kena baca pula. Sebab itu penting. Sebab itu penting. Saya telah kemukakan di situ sebanyak 4 pendapat ulama tentang apakah maksud Imam Bukhari mengadakan bab ini, dan apakah kaitan hadis-hadis di bawahnya dengannya. Itu kita telah bincangkan, saya tidak nak ulang lagi. Lebih-lebih lagi rakaman pun sudah ada kan, rakaman pun ada juga. Jadi kalau tak puas hati dengan baca tu, tengoklah rakaman tu juga. Kita hanya nak bincangkan hadis dia. Setelah kita sama-sama dengar tadi terjemahannya,
dan matan hadis atau teks hadis yang asal itu. Sekarang ni kita nak bincang pula lah perawi-perawi yang kita sudah kenal dah, sudah kira-kiranya dah bertemu dah sebelum ni dalam Bukhari. Sebab ini dalam Bukhari sudah bertemu dah, kita kira tak bincang lah, kita tinggalkan begitu sahaja. Hanya perawi-perawi yang baru, mungkin kita tak kenal lagi, itu saja yang kita rasa perlu diperkenalkan. Jadi hari ini perawinya iaitu Fatimah. Fatimah manakah yang dimaksudkan ini? Syam meriwayatkan kepada kami daripada Fatimah, dan Fatimah meriwayatkan daripada Asma. Jadi Fatimah manakah yang dimaksudkan di sini? Kita ada nota 260. Sampai di sini saya nak minta sesiapalah baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni saya ni Maulana, Cikgu Ya, Rashid. Cikgu Rashid, silakan. Fatimah. Fatimah binti Al-Munzir bin Az-Zubair, sepupu Hisham bin Urwah bin Az-Zubair dan isterinya. Fatimah 12 atau 13 tahun lebih tua dari suaminya Hisham bin Urwah. Selain meriwayatkan hadis daripada neneknya Asma yang merupakan isteri kepada Az-Zubair bin Al-Awam, beliau juga meriwayatkan hadis daripada Amrah binti Abdurrahman dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah suaminya sendiri, iaitu Hisham, Muhammad bin Ishaq dan Muhammad bin Suqah. Ahmad bin Abdullah Al-Ijli berkata, beliau seorang tabi'in. Beliau seorang tabi'i dari Madinah yang siqah. Ibnu Hibban, Hafiz Ibnu Hajar dan lain juga mengatakan beliau siqah. Beliau boleh dikatakan semua pengarang kitab-kitab utama hadis mengambil riwayatnya untuk kitab mereka. Itu pengenalan ringkas tentang Fatimah. Jadi bukan Fatimah anak Rasulullah di sini. Fatimah ni Fatimah binti Al-Munzir bin Az-Zubair. Munzir tu nama anak Zubair bin Al-Awwam. Jadi anak dia ada beberapa orang. Abdullah bin Az-Zubair, itu adik-beradik dia lah. Urwah bin Az-Zubair, itu adik-beradik dia semuanya. Jadi Fatimah ni sepupu Hisham bin Urwah. Urwah tu pak saudara dia lah kira-kiranya. Urwah bin Az-Zubair juga. Hisham bin Urwah yang terkenal lah, masyhur, perawi yang masyhur, popular. Banyak riwayat-riwayatnya di dalam Sahih Bukhari dan lain-lain. Jadi sepupu dia sebenarnya. Jadi kahwin sepupu lah. Jadi kahwin sepupu ni setengah-setengah orang kata tak boleh, macam-macam, tak benar ya. Tak benar tu semua. Boleh je. Boleh. Jika sesuai, jika sama setuju, boleh je. Sepupu Hisham bin Urwah bin Az-Zubair dan isterinya. Fatimah 12 atau 13 tahun lebih tua dari suaminya. Itu satu perkara lain. Lelaki lebih muda daripada perempuan, daripada isteri. Itu pun boleh juga. Yang pentingnya ada persetujuan sebenarnya. Kehendak masing-masing. Jika setuju, bukan 2-3 tahun. Belas tahun macam ni pun ada dalam sejarah. Itu pentingnya kita belajar sejarah-sejarah ni. Paling tidak sejarah perawi-perawi ni, sebab ia menjadi bukti kepada kita. Zaman mereka ni dekat sangat dengan zaman Nabi SAW. Bahkan di zaman Nabi SAW sendiri pun berapa ramai isteri lebih tua daripada suami. Termasuklah Nabi kita sendiri mengikut banyak riwayat juga begitu. Kalaupun tidaklah mereka terima
Nabi umur 25, Khadijah umur 40 pun, kalau tidak begitu pun lebih tua lah. Ada yang kata macam-macam lah kata. Nabi umur 25, dia umur 28. Ada yang kata macam-macam, lebih lagi daripada itu. Ada yang kata tidak, dia sebaya dengan Nabi SAW. Itu boleh dibincang lagi lah. Boleh dibincang lagi. Tetapi beberapa riwayat ada menyebutkan umurnya lebih tua daripada Nabi SAW. Kalau tidak sejauh itu pun, 15 tahun pun, 2-3 tahun tu ada, mengikut setengah-setengah ulama. Jadi tidak pelik lah kalau orang lain pun ada buat begitu. Cuma mungkin ada satu perkara yang berbeza daripada zaman kita ini. Kalau kita ni isteri lebih tua, suami lebih muda, seorang tu lah yang kebanyakannya. Kalau zaman sahabat dulu, zaman Nabi dulu, betul ada isterinya yang umurnya lebih tua daripada dia, tapi dia tidak kahwin seorang sahaja. Itu bezanya. Kemudian zaman itu hamba saya pun masih lagi ada sistem hamba itu masih lagi berjalan. Jadi tidaklah kata hubungan lelaki itu dengan isterinya yang lebih tua sahaja. Tidak berlaku begitu. Jangan kita fikir seperti zaman sekarang. Sebab latar belakangnya berbeza. Pada ketika itu poligami memang lumrah lah, suatu yang lumrah. Selain meriwayatkan hadis daripada neneknya Asma, yang merupakan isteri kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, beliau juga meriwayatkan hadis daripada Amrah binti Abdurrahman. Amrah ini anak murid Aisyah, seorang yang sangat rapat dengan Aisyah, dan salah seorang murid utama Sayyidatina Aisyah, Amrah binti Abdurrahman. Jadi Fatimah ni meriwayatkan juga daripada Amrah tu. Dan Ummu Salamah tu isteri Nabi SAW. Antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah suaminya sendiri, iaitu Hisham, Muhammad bin Ishaq dan Muhammad bin Suqah dan lain-lain. Kita hanya menyebutkan sebahagian sahajalah, sebab bukanlah maksud sebenarnya nak menceritakan tentang biografi perawi dengan detail, dengan lengkap, tidak sekadar memenuhi keperluan sahaja. Sekadar kita nak tahu siapa dia, latar belakangnya serba sedikit, dan kedudukannya pada pandangan ulama-ulama rijal hadis, apa kedudukannya, boleh dipakai ke riwayat dia atau tidak boleh, dari sudut itu saja. Misalnya di sini Al-Ijli, iaitu Ahmad bin Abdullah, berkata beliau seorang tabi'i dari Madinah yang thiqah. Kita nak tahu dia thiqah ke tidak. Kalau thiqah maknanya riwayat dia boleh diterima. Ibnu Hibban, Hafiz Ibnu Hajar dan lain-lain juga mengatakan beliau thiqah. Bukan sekadar thiqah biasa lah. Kalau semua pengarang kitab-kitab utama hadis ni mengambil riwayatnya untuk kitab mereka ni ada semua. Kalau kita kata dalam Sunan Sittah tu, dia ni ada dalam semua kitab-kitab itu. Bahkan kitab-kitab hadis lain lagilah nak adanya. Kalau dalam kitab ni pun ada, dalam kitab-kitab lain, kitab-kitab hadis lain lagilah ada dia. Itu yang kita nak tahunya tentang perawi ini. Seterusnya, Fatimah tu meriwayatkan daripada Asma. Jadi siapa Asma ni? 261. Ini kalau boleh Cikgu Rashid teruskan lagi. InsyaAllah. Silakan. Beliau ialah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, kakak Aisyah, iaitu isteri Nabi SAW. Kakak Aisyah, itu maksudnya itu radhiyallahu anha lah. Kakak Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW,
tapi dari ibu yang lain. Asma dan Abdullah adalah saudara seibu sebapa. Sementara Aisyah dan Abdul Rahman pula seibu sebapa. Asma lebih tua 10 tahun daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah isteri Zubair bin Awam. Beliau ialah isteri Zubair bin Awam. Hisham bin Urwah bin Az-Zubair yang meriwayatkan hadis ini adalah cucu Asma. Asma dilahirkan 27 tahun sebelum hijrah Nabi SAW dan beliau adalah orang ke-18 memeluk agama Islam. Sebanyak 56 hadis beliau daripada Rasulullah SAW diriwayatkan. Diriwayatkan ada titik. Ada ni. Sebanyak 56 hadis beliau daripada Rasulullah SAW diriwayatkan. Bukhari bersendirian tanpa Muslim meriwayatkan 4 hadisnya. Muslim juga bersendirian tanpa Bukhari meriwayatkan 4 hadisnya. Mereka berdua sama-sama meriwayatkan sebanyak 14 hadisnya. Asma meninggal dunia di Mekah pada Jumadil Ula tahun 73 Hijrah selepas dihukum bunuh anaknya Abdullah bin Az-Zubair. Ketika itu umurnya telah menjangkau 100 tahun. Walaupun begitu tiada satu pun gigi tercabut dan giginya lah sepatutnya. Giginya. Walaupun begitu tiada satu pun giginya tercabut dan fikirannya pun pula langsung tidak berubah. Itu tentang Asma yang tersebut di dalam riwayat ini. Itulah Asma. Asma binti Abi Bakar, iaitu adik-beradik Sayyidatina Aisyah, kakak Sayyidatina Aisyah lah, walaupun dari ibu yang lain. Itu sebab saya dah sebut tadi, orang zaman itu dia bukan seorang isteri. Sayyidina Abu Bakar ni ada beberapa orang isteri. Tetapi benarlah Nabi kita ketika berkahwin dengan Khadijah tu dia seorang saja. Dia tidak kita panggil dimadukan. Tidak. Selepas tu baru Nabi kahwin tu, barulah dia bermadu. Ada beberapa orang isteri dalam satu masa. Semasa dengan Khadijah itu tidak. Memang dia seorang saja. Dan Nabi SAW dapat anak pun dengan Khadijah lah. Yang ramainya. Yang lain itu tak ada kecuali seorang saja. Anak Nabi Ibrahim. Itu daripada isteri yang lain. Baik. Itu cerita latar belakang yang sedikit. Dan Asma ni memainkan peranan yang besar dalam sejarah Islam. Termasuklah menyiapkan bekal Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga saya tak sebut di sinilah. Sebab tu kata kita tak sebut semua. Sebut sekadar yang penting-penting saja. Tetapi antara yang selalu disebut dalam sejarah tentang Asma ni, dia digelar oleh Nabi SAW dengan Zatun Nitaqain. Zatun Nitaqain. Zatun Nitaqain maksudnya seorang perempuan yang mempunyai dua keping, ikat pinggang, tali pinggang. Sebab tali pinggang dia tu ringkas orang zaman dahulu kan, orang zaman dahulu ringkas. Bila nak ikat bekal untuk dibawa oleh Nabi dengan ayahnya Abu Bakar semasa berhijrah tu, tak ada pengikatnya. Macam kita sekarang ni macam-macam pengikat kan. Ada dengan getahnya, tak ada rupiahnya, macam-macam. Masa tu tak ada. Jadi dia pun dalam keadaan kalut-kalut tu, dia belah ikat pinggang dia tu. Dia belah kain yang menjadi sebagai pengikat pinggang, belah dua. Dan dengan kain itulah salah satunya dia ikat bekal yang akan dibawa oleh Nabi dan ayahnya. Jadi itu peristiwa itu penting. Dan peristiwa itu dengan sebab kalau kita terima satu lagi riwayat yang menyatakan
Nabi SAW berhijrah pada waktu malam dan ditinggalkan Ali di atas katilnya untuk menggantikannya supaya musuh-musuh itu terkeliru. Nabi dan Abu Bakar keluar berhijrah. Begitu dalam satu riwayat. Tapi dalam riwayat Bukhari tidak begitu. Nabi SAW berhijrah tu pada waktu siang. Dan berhijrah tu bukan dari rumahnya, tapi dari rumah Abu Bakar. Dari rumah Abu Bakar. Dan semua keluarga Abu Bakar, bahkan hamba-hamba dia pun terlibat dalam menjayakan hijrah Nabi SAW bersama Abu Bakar itu. Termasuklah anak Abu Bakar, Abdullah, namanya Abdullah, dan penggembala Abu Bakar. Semua terlibat dan anak-anaknya terlibat. Pada saya, cerita yang mengatakan, itulah yang selalu kita baca dalam buku-buku sirah ataupun selalu kalau inilah musim Maulid, bila orang bercerita tentang Nabi SAW atau ketika hijrah tu, selalu diceritakan yang tadi, Nabi berhijrah pada waktu malam dari rumahnya, dan yang tidur di atas katilnya, berselimut di atas katilnya itu Sayyidina Ali. Jadi bila musuh intai tengok, dia kata Nabi duduk tidur lagi ni. Nabi masih duduk tidur lagi ni. Itu riwayat itu sebenarnya tidak sahih, walaupun popular dalam masyarakat. Riwayat itu tidak ada di dalam kitab-kitab hadis yang utama, apalagi Bukhari. Yang ada dalam Bukhari ialah berhijrah, Nabi berhijrah pada waktu siang kepada waktu malam. Tak ada dah cerita-cerita tidur tadi. Dah kalau siang tidur apanya? Intai-intai apanya? Tak ada semua tu. Tetapi itu sebenarnya permainan golongan Syiah untuk melebih-lebihkan Sayyidina Ali. Supaya Sayyidina Ali tergambar sebagai seorang yang sentiasa terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar. Sedangkan yang lebih sahihnya, Sayyidina Ali tak ada terlibat pun dalam peristiwa itu. Yang terlibatnya keluarga Abu Bakar semua ni. Ini beberapa tempat dalam Bukhari ni, Imam Bukhari duduk sebut. Itulah peristiwa hijrah yang tersebut di dalam Sahih Bukhari. Dan ini menunjukkan dalam masyarakat kita ni banyak sangat tersebar benda-benda yang tak benar lah. Baik dalam bab sirah ataupun dalam bab mana, dalam bab apa pun. Sebab kalau dalam bab sirah, mereka buka kitab sirah saja. Kitab sirah yang utamanya, yang menjadi rujukan dahulu, ialah Ibnu Ishaq. Kalau tidak Ibnu Ishaq secara langsung, sirah Ibnu Hisham. Sedangkan sirah Ibnu Hisham itu pun pada hakikatnya sirah Ibnu Ishaq lah juga. Dan Ibnu Ishaq itu seorang Syiah. Patutlah dia selalu menunjukkan Sayyidina Ali, menampakkan Sayyidina Ali itu sebagai seorang yang sentiasa terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar itu. Tapi orang ramai ni tak tahu apa ceritanya. Dia ingat sirah, kita baca sirah lah. Jadi Imam Bukhari ni sebenarnya datang menulis kitab sirahnya untuk membersihkan. Menulis kitab hadis ni bukan untuk hadis saja, untuk semua bidang pengajian Islam. Jadi kalau nak tahu yang paling sahih, tengok kitab dia. Gitu sepatutnya kita kan. Tetapi telah berlaku kekeliruan lah, kita kata. Saya percaya itu semua tidak sengaja, tidak sengaja dalam masyarakat kita ni. Tetapi dah diperkenalkan begitu, jadi tu diterima begitu. Tidak sengaja, sebab ulama-ulama kita bukannya Syiah, tapi dia tidak sedar tentang permainan Syiah tu di sepanjang sejarah, terutamanya dalam tulisan-tulisan. Sepatutnya kita kena tahu pengarang dia tu siapa. Ini pengarang siapa? Ini pengarangnya tokoh ahli sunnah. Itu pengarangnya tokoh Syiah. Berbeza. Hasil dia pun akan berbeza. Kemudian, ni Sahih Bukhari diakui semua sebagai kitab yang paling sahih. Itu kitab Ibnu Ishaq. Kalau kita terima dia seorang yang tokoh dalam sirah sekalipun, hebat pun,
kedudukannya tidak sama dengan Bukhari. 50 buah lagi kitab seumpama itu pun tak akan sama lagi dengan satu Sahih Bukhari. Itu kedudukannya. Baiklah. Lepas tu katanya, ini kata Asma, aku pergi kepada Aisyah ketika dia sedang bersembahyang. Jadi sembahyang apa? Sembahyang kusuf, iaitu sembahyang gerhana matahari. Lalu aku bertanya, mengapa orang ramai berkumpul? Aisyah mengisyaratkan ke langit. Yang ini dengan jari lah, dengan tangannya ke langit. Dengan jari ataupun dengan tangannya ke langit dia isyaratkan. Isyaratkan mana ada sesuatu fenomena alam lah yang luar biasa berlaku. Begitu. Rupa-rupanya orang ramai sedang berdiri mengerjakan sembahyang. Dia pun perhati, ramai orang ni duduk sembahyang. Tapi dia nak pastilah. Dia pun mengucapkan subhanallah. Maknanya dia duduk tengah sembahyang ni, jangan duduk tanya-tanya banyak. Tak boleh cakap dalam sembahyang ni. Tapi dia tanya juga, aku bertanya lagi, ada sesuatu tandakah telah berlaku? Tanda tu makna tanda kebesaran Allah lah. Tanda kebesaran Allah. Seperti gerhana dan sebagainya. Aisyah mengisyaratkan dengan kepalanya yang memberi arti ya. Begitu. Jadi selepas dia isyarat dengan tangan tadi, bila ditanya mungkin dia isyarat pula. Dia tidak bercakap, tapi dia isyarat dengan kepalanya. Yang memberi arti ya. Kalau kita hangguk lah. Kalau kita hangguk. Jadi di situ kita ada satu lagi nota ya. Satu lagi nota. 262. Jadi perkataan ayah. Jadi dia tanya dia guna perkataan ayah. Boleh juga diterjemahkan, adakah ada sesuatu perkara yang besar berlaku? Gitu. Atau adakah tanda Allah berlaku? Yang tanda kebesaran Allah berlaku. Maksudnya seperti gerhana matahari atau bulan dan lain-lain. Itu maksudnya. Jadi bila ditanya dia hangguk. Jadi hangguk itu menunjukkan kira-kiranya bolehlah melakukan perbuatan seperti itu. Tapi kita akan bincang lagi, nanti tengok kemudian adakah kita sebut perkara itu. Kalau dalam sembahyang fardu tak boleh jawab-jawab begitu kan. Tapi kita akan tengok dalam perbincangan akan datang ada ke tidak saya sebut tentang perkara ini. Oleh kerana sembahyang ini bukan sembahyang fardu, ia termasuk dalam sembahyang sunat, pergerakan seperti itu masih lagi boleh dimaafkan. Ataupun kita katakan pada ketika itu hukum tidak boleh bercakap tu sudah ada dah. Tak boleh mengisyarat, tidak boleh menjawab dengan isyarat tu belum ada lagi. Sebab hukum tentang sembahyang ni dia ada beberapa peringkat. Di peringkat mula-mula tu memang boleh bercakap pun. Kalau dalam kes ni tanya, apa-apa dia cakap lah. Boleh. Di peringkat yang kedua, isyarat saja boleh. Di peringkat pertama tu kalau tanya dia boleh bercakap. Di peringkat yang kedua sekadar bagi salam, jawab salam begitu saja. Ataupun isyarat. Selepas pada tu memang dilarang semua sekali bentuk percakapan. Dengan isyarat pun tidak benar dah. Kalau isyarat itu memberi faham sebagai jawapan kepada pertanyaan seseorang tu. Sebab apa? Mansukh dah, tak boleh dah. Jadi ada beberapa peringkat yang tidak sekaligus. Seperti arak juga. Pengharaman itu ada beberapa peringkat. Bila turun ayat waqumu lillahi qanitin, maka dengan ayat itu telah dapat perintah supaya diam, tak boleh bercakap dengan apa cara sekalipun. Itu
pandangan yang kedua lah. Pandangan yang pertama kata boleh, kemudian pun kalau sembahyang itu sembahyang sunat, kalau sembahyang fardu tak boleh. Tapi pendapat yang kedua tadi, ini pada ketika masih tidak dimansuhkan lagi, bolehlah. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis ada sahabat tanya, dia jawab dengan percakapan biasa. Itu ketika masih dibolehkan bercakap dalam sembahyang. Baik, sembahyang yang disebutkan dalam hadis ini ialah sembahyang kusuf, gerhana matahari. Kalau khusuf itu maksudnya gerhana bulan. Ini tengah hari lah, tengah panas. Hadis ini adalah hadis mukhtasar. Ini hadis ringkas. Hadis mukhtasar maknanya hadis ringkas. Ada lagi versinya yang lebih panjang. Sesetengah ulama menyebutkan bahawa Asma tidak menuangkan air ketika sedang bersembahyang, tetapi selepasnya. Ada juga begitu. Kerana selepas itu Nabi SAW berkhutbah pula, kena dengar pula. Jadi lamalah, panas. Jadi itu tuang air di atas kepala. Tetapi setengah-setengah ulama kata terima je. Tengah sembahyang pun boleh juga curahkan air di atas kepala tu untuk menyejukkan kepala tu. Kerana sembahyang khusuf adalah seperti sembahyang hari raya, khutbah dan ucapan dilakukan selepas sembahyang. Khutbah tu selepas sembahyang, bukan seperti sembahyang Jumaat. Jadi Nabi SAW lepas sudah sembahyang tu memuji-muji Allah, memuji-muji Allah. Jadi dia start khutbah tu mana alhamdulillah apa semua gitulah. Lepas tu dalam sabda Nabi itu dia kata, tidak ada sesuatu yang belum pernah ditunjukkan kepadaku melainkan aku nampak kesemuanya di tempatku ini, termasuklah syurga dan neraka. Inilah salah satu peristiwa dalam hidup Nabi di mana ditunjukkan kepada dia nampak semuanya. Syurga dan neraka pun nampak. Bahkan apa yang ada dalam syurga dan apa yang ada dalam neraka tu pun dia perasan dekat sangat dengan dia nampak. Inilah, dia tidak sentiasa, bukan sentiasa nampak begitu, tidak. Tapi pada ketika ini, ini salah satu masa Nabi SAW ditunjukkan perkara-perkara gaib seperti itu. Jadi 265. 265. Ni kalau boleh saya nak sesiapa pula baca. Kita gile-gile lah baca kan. Siapa nak baca pula di sini? Hattal jannatu wan nar. Siapa nak baca? Silakan. Orang lain pula kita bergile-gile. Siapa? Soleh. Ya saya. Sila Soleh. 265 perkataan hatta al-jannatu wan nar ada diriwayatkan dalam kesemua bentuk barisnya. Jika dibaca dengan dhammah, maka hatta yang diguna adalah untuk ibtidaiyah. Jika dengan fathah, maka hatta diguna sebagai haraf ataf. Jika dengan kasrah pula, maka ia adalah hatta al-jarrah sebagai haraf jar. Kesemuanya memberi maksud yang sama, iaitu Nabi SAW diperlihatkan semuanya sehingga syurga dan neraka pun ditunjukkan juga. Di manakah ditunjukkan syurga dan neraka ini? Sesetengah ulama mengatakan bahawa keduanya ditunjukkan pada dinding masjid kepada Nabi SAW. Sesetengah yang lain pula mengatakan memang baginda ditunjukkan seolah-olah berada di dalamnya. Kerana di dalam sesetengah riwayat disebutkan baginda menghulurkan tangan untuk mencapai gugusan anggur yang kelihatan di syurga dan undur ke belakang kerana melihat neraka. Nabi SAW juga rukuk 2 kali sebagai tanda tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan syurga dan neraka kepadanya. Bukankah syurga dan neraka pernah dilihat oleh Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj? Adakah yang pernah dilihat itu maksud baginda di sini? Terdapat 3 jawapan ulama mengenainya. Yang pertama, pada peristiwa hadis ini baginda melihatnya sekali lagi. Yang kedua, syurga dan neraka yang dilihat pada peristiwa Mi'raj
dilihat pada alam lain. Adapun yang dilihat oleh Nabi SAW dalam hadis ini pula dilihat di alam dunia. Dan yang ketiga, bahagian syurga dan neraka yang ditunjukkan pada peristiwa ini tidak sama dengan bahagian yang pernah ditunjukkan pada peristiwa Mi'raj. Jadi itulah yang Nabi ditunjukkan itu banyak perkara lah, termasuk syurga neraka. Macam mana dalam masa yang ringkas itu boleh ditunjukkan kepada Nabi SAW dan baginda dapat melihat semuanya? Allah SWT boleh buat semua itu. Itu jawapan yang mudahnya. Allah SWT maha berkuasa untuk menunjukkan sebanyak mungkin benda ataupun perkara yang gaib itu kepada Nabi dalam masa, tapi sebenarnya tidak ringkas juga, lama juga sembahyang khusuf itu. Sembahyang khusuf itu selagi tak nampak matahari itu dengan penuh, selagi itulah disunnahkan bersembahyang khusuf, dan Nabi lama bacanya. Ini sebab riwayat yang pendek kan, tak adalah banyak lagi perkara yang disebutkan di dalamnya. Dalam riwayat yang panjang tu banyaklah, lamalah Nabi bersembahyang tu sehingga penat sahabat-sahabat duduk di belakang. Kemudian rokoknya 2 kali. Bahkan dalam setengah-setengah riwayat tu beberapa kali rokok. Cuma kebanyakan riwayat menyebutkan 2 kali lah. Dan yang lebih daripada itu mengikut jumhur ulamanya, mereka katakan itulah yang sebenarnya berlaku dan itulah yang paling sahih. Yang lain sahih juga, tetapi sebenarnya yang banyak kali berlaku tu sebab lama kan Nabi rokok tu lama, sebagaimana berdiri lama, rokok tu pun, setiap rokok tu pun lama. Jadi yang berada jauh di belakang ni ramai ni, dia ingat sudah angkat kepala dah. Jadi mereka angkat kepala lah. Bila tengok orang depan tu tidak angkat kepala lagi, dia tunduk pula. Jadi orang yang belakang lagi tu lagi banyaklah berlaku angkat kepala tu. Jadi tidak pelik perkara seperti ini berlaku. Dengan sebab itulah Imam Abu Hanifah mengatakan sembahyang kusuf ini pun sebenarnya satu saja rukun. Dia kembali kepada asal. Bara'ah asliyah. Dia kembali kepada kaedah tu. Dia tak pakai. Walaupun hadis yang lebih sahih dan lebih banyak menyebutkan 2 kali, tapi itu sudah meragukan, kata dia. Sudah meragukan. Kenapa kita nak terima 2 kali? Yang 3 kali pun ada, yang 4 kali pun ada. Jadi kalau kita tak terima yang 4 itu, sepatutnya yang 2 pun kita tak terima lah, kita anggap sebagai kekeliruan yang berlaku. Tapi kalau pihak yang menerima 2 kali dia kata kalau sekiranya kekeliruan berlaku, sepatutnya Nabi cerita selepas itu yang sebenarnya macam mana. Atau sahabat akan tanya dia, takkan tak ada yang tanya, senyap saja, takkan gitu. Mesti dah tanya dah lah tu. Cuma pihak yang tak terima tu, dia kata kalau tanya mesti dah jelas. Mesti tak ada lah yang 2, 3, 4 tu. 5 pun ada. Mestilah dah tak ada. Ni sebab tak tanya, pakai diam gitulah kira-kiranya. Dan Nabi SAW pun tak kata apa. Walaupun pihak yang kata 2 kali sahaja itu, kira-kiranya maklum lah tu. Nabi SAW maklum. Kalau tidak, Nabi SAW tak akan biarkan begitu. Allah SWT juga tak akan biarkan Nabinya diam begitu. Sebab ini berkait dengan ibadat. Jadi ibadat ni mestilah kena jelas. Tak boleh berdasarkan agak-agak begitu. Kata mereka gitu. Jadi mereka terima juga yang 2 kali itu. Yang lain-lain tu mereka tak terima. Jadi Imam Abu Hanifah ni banyak dia pakai kaedah ni. Mana sahabat-sahabat kita yang hadir ni? Saya nak tengok sikit. Tak kisahlah, saya pun santai saja. Sebab di rumah orang lain pun tak kisah, tak pakai kopiah, tak ada apa, belajar. Dengan saya tak jadi masalah. Nak pakai macam mana pun tak kisah. Jadi yang saya nak cerita tadi, Imam Abu Hanifah ni dalam banyak perkara dia pakai ni. Dia pakai kaedah tu. Kalau nampak hadis tu nampak banyak bercanggah tak sama ni. Macam ni.
Ada 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali hadis dan sahih semuanya menunjukkan Nabi rokok tu sampai begitu. Jadi dia akan tinggal semua. Dia akan balik kepada yang asal. Dalam sembahyang-sembahyang yang lain yang ada rokok lah. Jangan kira lah sembahyang mayat kan. Sembahyang yang ada rokok. Berapa kali rokok? Semua kita akan katakan sekali saja. Jadi di sini pun sekali jugalah. Dia pakai kaedah tu. Dipanggil kaedah bara'ah asliyah. Bara'ah asliyah. Asalnya begitu, gitulah. Begitu juga dia dalam bab ni kan, angkat tangan ketika bersolat ni. Angkat tangan bagi dia mula-mula takbiratul ihram, itu saja angkat tangan. Yang lain-lain ketika nak rokok, bangun daripada rokok dan lain-lain itu tak ada dah. Bagi dia tidak disunatkan. Orang kata dalam hadis ada tu. Dia akan katalah, oh kalau nak kira ada, antara 2 sujud tu ada kata dia. Kenapa kamu tak pakai? Kenapa kamu tak pakai antara 2 sujud tu? Bahkan kalau ikut Syiah lagi banyak lagi. Akak-akak tangan. Jadi kenapa tak pakai? Jadi sebagaimana kamu tak pakai itu, orang yang terima pakai itu macam Imam Bukhari terima tu. Dia kata ada. Yang sahih tu kita terima lah, yang tidak mansuh tu kita pakai lah yang tu. Yang sudah mansuh tu jangan kita pakai, kan ada hukum mansuh apa semua tu. Kita tahu yang mana mansuh, yang mana tidak mansuh. Yang telah mansuh tu kita jangan pakai lah itu. Tapi yang tidak mansuh, Nabi SAW jelas banyak kali angkat tangan begitu. Angkat tangan tu bukan takbir tu ada angkat tangan tu. Jadi kita boleh pakai lah. Kita sepatutnya pakai lah. Adalah sunnah tu. Sebab itu Imam Bukhari pun buat satu kitab dia, juzuk. Nama kitab Juz'u Raf'il Yadain. Juzuk mana satu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis sebanyak mana hadis, tak kira hadis macam mana pun, yang menyebutkan tentang angkat tangan dalam solat. Dia ada buat satu kitab. Bagi Imam Bukhari ada angkat tangan itu. Angkat tangan tu ada. Tetapi antara 2 sujud, lepas salam, sebelum salam tak ada tu. Tempat itu tak ada. Begitulah. Nak ceritanya Imam Abu Hanifah dia balik kepada bara'ah asliyah. Itu kaedahnya. Yang asalnya ada ke tak ada? Tak ada. Yang asalnya ada mula-mula saja. Yang tu tak ada khilaf. Jadi kita pakai yang tu. Dia pakai kaedah tu. Baiklah. Diwahyukan kepadaku bahawa kamu benar-benar akan diwahyukan kepadaku. Ini menunjukkan wahyu selain daripada Al-Quran ada. Dan dalam Al-Quran juga digunakan istilah wahyu, dalam hadis pun digunakan istilah wahyu juga kepada selain daripada Al-Quran. Bukan Al-Quran sahaja merupakan wahyu, ya. Itu kena jelas. Baik, di sini kalau boleh Soleh sambung lagi. 266. Ini adalah antara dalil bahawa hadis juga merupakan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Al-Quran sahaja yang dinamakan wahyu dan diberikan kepada baginda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhiya bi idnihi man yasha." Ma yasha. Fayuhiya bi idnihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim. Bermaksud, dan tidaklah layak bagi seseorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu, yakni dengan diberi ilham atau mimpi yakni dengan diberi ilham atau mimpi, atau dari sebalik dinding, yakni dengan mendengar suara sahaja, atau dengan mengutuskan utusan, yakni malaikat, lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan keadaannya lagi Maha Bijaksana. Surah Asy-Syura ayat 51. Lepas tu diwahyukan kepadaku bahawa kamu benar-benar akan diuji di dalam kubur-kuburmu. Jadi kata-kata Nabi ini, hadis Nabi SAW ini juga menunjukkan benar-benar sesungguhnya memang betul-betul berlaku ada fitnah atau ujian di dalam kubur ini. Bukan sekadar ujian sahaja,
bahkan di dalam sekian banyak hadis-hadis disebutkan azab kubur ataupun nikmat di dalam kubur itu pun ada. Dan itu termasuk dalam akidah juga. Termasuk dalam akidah juga. Seperti atau dekat. Itu dari segi perkataan yang diguna tu perawi tidak pasti. Jadi Fatimah itu tidak pasti. Mana satu daripada dua perkataan itu telah digunakan oleh Asma. Dia tidak pasti. Mana satu daripada dua perkataan itu yang disebut Asma. Maknanya seperti fitnah Al-Masih, seperti atau dekat dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Mana Al-Masih Ad-Dajjal tu fitnahnya, ujiannya lebih dahsyat lagi. Tetapi ujian dalam kubur ni pun seperti dahsyatnya, seperti fitnah Dajjal tu juga. Ataupun dekatlah kedahsyatannya itu dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Begitu. Dan hadis ini menunjukkan bahawa Al-Masih Ad-Dajjal itu ada. Al-Masih Ad-Dajjal, yakni Dajjal yang sebenarnya, itu ada. Dan sampai sekarang, zaman kita ni belum ada lagi. Tapi kita beribu tahun pun kita kena terima lah, kena percaya lah bahawa ada. Adapun yang Nabi sebut ada beberapa Dajjal itu bukan Dajjal yang sebenar. Tapi bukan Dajjal yang sebenar pun, fitnah dia ni kalau kata Dajjal memang dahsyat. Fitnah dia. Jadi kita memang boleh terpedaya lah. Dan menyebabkan akidah kita rosak. Bukan sekadar terpedaya. Kalau kita terpedaya ni kena skema ke apa-apa ke, itu hilang duit begitu saja lah. Itu pun fitnah teruk juga tu. Sedih juga kepada orang-orang yang kena tu. Tapi sekadar gitu je lah. Tidak hilang agama. Tidaklah kata rosak agama, akidah. Tak. Ni kalau kata fitnah Dajjal ni, mana-mana Dajjal pun ia mengancam akidah. Itu maksudnya. Baik. 267. Sila baca lagi. Apa ni? Soleh. 267. Fitnah kubur seperti atau hampir sama dengan fitnah Dajjal. Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal adalah satu fitnah yang sangat besar sehingga bukan Nabi SAW sahaja yang memberitahu tentangnya, bahkan Nabi-Nabi terdahulu juga. Maksud Ad-Dajjal di sini selain Dajjal yang sebenar adalah sifat Dajjal, iaitu orang-orang yang mempunyai sifat pemfitnah yang besar sehingga menyesatkan manusia lain. Fitnah sebegini sentiasa ada di sepanjang zaman. Kesemuanya adalah ancaman yang besar kepada agama seseorang. Al-Masih disebutkan sebagai sifatnya kerana ia kuat berjalan atau dengan ia menyapu sahaja terjadilah sesuatu keajaiban. Sebab itu dikatakan Al-Masih. Dua orang lah yang diberi gelaran Al-Masih ni. Satu Dajjal, satu lagi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun disebut Al-Masih juga. Sebab keajaiban berlaku dengan dia sapu saja. Orang buta sapu saja boleh dapat celik, dapat nampak. Orang yang sakit apa-apa sapu. Jadi serta-merta terus sihat. Begitu. Itu Al-Masih juga. Dan dua-dua ni sebenarnya sama-sama itulah berlaku, perkara ajaib itu sama-sama berlaku pada dia. Dan Al-Masih Ad-Dajjal ini pun berdasarkan hadis-hadis akan dibunuh oleh Isa Al-Masih. Oleh Isa Al-Masih nanti, iaitu di akhir zaman. Sampai sekarang ni, sampai ke zaman kita, ini semua belum lagi berlaku. Belum lagi berlaku. Tapi dalam kitab-kitab 1000 tahun lebih dulu lagi dah cerita di benda ni. Sampai sekarang ni, dan sampai bila-bila lah selagi tidak berlaku tu, orang tak dapat tengok sendiri. Kalau berlaku tu barulah dapat tengok sendiri. Ini antara perkara ghaib lah, perkara akan datang yang telah disebut oleh Nabi SAW, iaitu tentang Dajjal. Daripada hadis-hadis seperti inilah kita dapat mengetahui akidah. Walaupun di dalam Al-Quran tak adalah sebut dengan jelas azab kubur itu,
tak adalah sebut dengan jelas seperti tersebut di dalam hadis ni. Cuma dia ada isyarat-isyarat sahaja. Tetapi hadis-hadis ini sampai ke peringkat mutawatir, banyak. Dengan sebab itu ia juga jadi akidah. Akan dikatakan, yakni akan ditanya, apa pengetahuanmu tentang orang ini? Ini dalam kubur. Antara pertanyaan dalam kubur, banyak lagi pertanyaan dalam kubur. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, siapa Tuhanmu, dan lain-lain lagi. Jadi ini juga antara yang akan ditanya. Ini juga yang akan ditanya, dan ini merupakan ujian lah. Bila boleh jawab tu adalah hasil dia. Bila tak boleh jawab juga ada hasilnya yang tersendiri. Di dalam hadis yang panjang semuanya disebutkan. Ini hadis yang pendek, 268. Soleh boleh baca lagi? Boleh mana? Boleh, silakan. 268. Soalan ini ditanya kepada penghuni kubur sebagai salah satu fitnah, iaitu ujian di alam kubur. Dalam sesetengah riwayat, pada tempat orang ini adalah Muhammad, tetapi lebih sesuai ditanya, siapakah orang ini? Kerana fitnah kubur berbentuk soalan, tidak menyebutkan nama diri seseorang yang ditanya adalah lebih sesuai sebagai soalan. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana soalan ini berlaku? Adakah ditunjukkan gambaran sahaja? Bolehkah seseorang mengenali orang yang tidak pernah dilihatnya? Beberapa andaian telah diberikan oleh para ulama, antaranya yang pertama, orang mukmin yang baik akan mengenali dengan sendiri seperti orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi yang akan mengenali dan meyakininya Nabi walaupun tidak pernah melihatnya, kerana syaitan tidak boleh menjelma ke dalam rupa baginda. Yang kedua, ditunjukkan Nabi di makamnya. Orang mukmin akan dapat mengenali makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dijelmakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa yang sebetulnya, kerana alam roh dan alam kubur tidak sama seperti alam dunia. Yang keempat, tidak ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi ditunjukkan gambaran yang serupa dengannya. Andaian-andaian ini tidak menghilangkan maksud asal hadis ini, iaitu pasti adanya soalan yang ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman sahaja akan dapat menjawabnya, sama ada ditalqinkan sebelumnya atau tidak. Jadi itu benda yang kita kena yakinlah. Setengah-setengah orang tu diajar kan. Jadi dia ingat dengan ditalqinkan itu selesai boleh jawab. Tak boleh, bukan begitu caranya. Kalau macam tu senanglah kan, nak melepaskan daripada pertanyaan malaikat itu. Hakikatnya tidak begitulah. Ini bergantung kepada iman dan amal soleh seseorang tu. Kalau imannya betul dan ada amal soleh, dia akan dapat jawab dengan sendirinya. Jadi soal macam mana ditunjukkan Nabi itu ada beberapa pandangan ulama seperti kita telah kemukakan tadi. Seperti kita tengok dalam dunia ni, kalau orang nak tanya, orang ni tunjuk gambar kan. Gambar fotografi tu tunjuk. Itu pun satu cara juga. Kita dah tengok dalam dunia ni berbagai-bagai. Ataupun kalau sekarang ni tengok dalam skrin handphone tu. Ini gambar dia. Bukan gambar fotografi sekeping gitu, tidak, tapi dalam skrin. Atau tunjuk di skrin TV ke dan sebagainya, boleh. Itu manusia pun boleh kan, macam-macam caranya. Jadi Allah SWT Maha berkuasa. Dia boleh tunjuk macam mana pun. Yang pentingnya yang ditunjukkan itu memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, beramal soleh, dapat jawab, dapat mengenalinya. Gitulah. Jadi tentu sekali kalau kita tengok jawapan kepada sesuatu soalan ni pun, manusia ni kan tak sama. Ada yang dengan senang saja jawab, dengan pantas saja. Ada yang teragak-agak, ada yang tak boleh jawab. Macam-macam lah. Begitulah juga di sini. Tujuannya sebagai ujian. Dan ini juga termasuk dalam fitnah kubur dipanggil. Yang Nabi SAW selalu ajar kita supaya minta berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Disebutnya secara berasingan daripada azab neraka.
Dan setengah-setengah orang tu dia kata azab neraka saja yang ada, azab kubur ni tak ada. Ditunjukkan azab neraka kepada dia, jadi dia takut begitu saja. Bukan, tidak begitu. Tak benar begitu. Sebab sangat banyak hadis macam-macam azab kubur itu disebutkan dengan terang di dalam hadis. Jadi sehingga kita tak boleh kata itu sebagai kiasan ke apa tak, tamsilan ke tidak, memang benar berlaku. Dan ini salah satunya yang kita dapati dalam hadis ini, salah satunya. Jadi dia tanya, orang itu berkata, dia ialah Muhammad. Kalau orang mukmin, orang yang yakin, dia adalah Rasulullah. Dia datang membawa bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk kepada kami. Maka kami menyahut seruannya dan kami mengikutinya. Ini orang yang beriman. Dia akan kata begitu. Dia Muhammad. Menunjukkan keyakinan dia itu 3 kali dia. Dia Muhammad. Dia Muhammad. Dia Muhammad. Ketika itu dikatakanlah kepadanya, tidurlah dengan tenang. Jadi disuruh tidur juga. Macam tidur juga. Tadi jaga, sedar. Duduk bercakap, lepas tu dia suruh tidur. Tidurlah dengan tenang. Jadi kepada orang-orang seperti itu, hati ni dalam kubur tu, alam kubur tu macam tidur. Malaikat kata tidurlah dengan tenang. Macam kita tidur, apa nak risaukan? Apalagi kalau tidur tu, kita mengalami mimpi-mimpi yang menyeronokkan, mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang menggembirakan hati. Sukalah kan? Ketika kita mimpi tu, kita rasa betul-betul dah. Cuma hanya kalau dalam dunia ni mimpi lepas tu sudah, habis dah mimpi yang seronok tadi tu. Tapi kalau dalam kubur tu tidak, berterusan begitu. Berterusan begitu. Nak kata dia menikmati itu, dia pergi ke sana kemari, pergi rumah keluarga dia, tak ada itu berlaku, tak ada berlaku begitu. Itu ajaran salah yang ceritakan benda-benda seperti itu. Dia kalau sebab itu selalu dibandingkan alam kubur tu dengan mimpi. Macam hadis dia sebut tidur. Maknanya yang dia alami itu seperti dalam tidur lah. So, untuk kita yang hidup ni mudah faham, mimpi dalam tidur tu macam mana. Begitulah juga dalam kubur. Tapi walaupun mimpi macam kita sebut tadi, ia berpanjangan, berterusan. Macam kita merasakannya macam kita berada di alam nyata. Sebab kita tak sedar dah. Kiamat dah baru sedar. Atau kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu lah Tuhan nak kita sedar. Barulah sedar, macam nak uji tadi, nak tanya dah, barulah sedar. Gitu sekejap-sekejap. Adapun kalau dalam dunia ni memanglah sampai masa kita terjaga, kita tersedar ataupun orang sedarkan kita, habislah mimpi tu. Tak adalah. Sama ada mimpi gembira ke atau mimpi yang menakutkan pun terhenti setakat itu. Kita kata nasib baik, awak gerak saya, awak bangunkan saya. Kalau tidak, saya duduk tengah takut tadi. Bukan main takut, duduk tengah lari kuat. Kita kata kan pada orang yang sedarkan kita daripada tidur. Tapi siapa yang akan menyedarkan kita daripada tidur? Kalau kita kata tidur seperti dalam hadis ni, dalam alam barzakh, siapa? Tak ada siapa boleh menyedarkan kita. Kalau kita mengalami kesedihan, penderitaan, terus-meneruslah begitu. Mengalami seksaan, azab kubur, terus-meneruslah begitu. Tak ada siapa pun yang akan sedarkan kita. Kita akan berada dalam keadaan begitu. Kalau seperti itu pun dah teruk dah. Kita tak tahulah alam kubur itu alam ghaib. Mungkin lebih lagi daripada itu. Mungkin sekali lebih lagi daripada itu. Lebih nyata lagi daripada itu. Sehingga dalam hadis disebutkan kubur menghimpit seseorang sehingga berselisih tular rusuknya. Padahal ada yang telah hancur lebur, macam mana nak berselisih tular rusuk? Jadi roh dia tu lah merasakan macam tubuh dia ni ada gitu. Roh dia tu merasakan. Sebab roh tu tidak mati. Roh tu merasakan macam tubuh dia tu ada. Dan dia mengalami seksaan macam dihimpit oleh kubur sehingga berselisih tular rusuknya. Ada pula dalam hadis disebutkan ular yang amat bisa mari patuk dia. Patuk. Ada juga begitu. Banyak sekali lah hadis. Yang mana dengan adanya hadis-hadis seperti itu yang sahih,
dan sampai ke peringkat mutawatir ma'nawi, ia jadi akidah lah. Tak boleh dinafikan adanya azab kubur itu. Tidurlah dengan tenang. 269. Ini saya nak kalau boleh orang lain pula lah baca. Siapa nak baca? Silakan. Siapa ni? Ismail Ismail. Daripada mana Ismail ni? daripada Manjung Perak. Manjung Perak. Silakan. 269. Di dalam riwayat yang lain terdapat tersebut nam kanaumatil arus. Bermaksud tidurlah seperti tidur pengantin. Tidur tidak khusus dengan orang yang beriman sahaja di alam barzakh. Kerana di dalam firman Allah disebutkan juga pertanyaan orang bukan Islam begini. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. Bermaksud pada ketika itu orang-orang yang tidak percayakan hidup semula berkata, aduhai celakanya kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Yasin 52. Teruskan. Keadaan ahli kubur juga kadang-kadang disebutkan tidak tidur seperti riwayat yang menyebutkan perihal orang yang diberikan bermacam-macam nikmat di alam kubur, atau firman Allah yang menyebutkan azab kepada orang yang derhaka apabila diperlihatkan kepada mereka azab neraka yang akan menjadi tempat kekal bagi mereka. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Bermaksud mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang. Yang ini semasa mereka berada di dalam alam barzakh. Surah Ghafir ayat 46. Okey. Lepas tu sesungguhnya kami. Cuma di sini saya nak ceritalah golongan ahli bid'ah ni dengan hadis-hadis seperti ini. Tapi alhamdulillah tak berlaku lagi tempat kita. Minta jauh lah daripada berlaku benda macam ni. Tapi tempat lain dah berlaku. Walau bagaimanapun akhir-akhir ni saya nampak ada dah kecenderungan kepada kubur-kubur ni. Ada dah masyarakat kita ni terdedah dengan kepercayaan dan amalan setengah-setengah orang yang salah itu di kubur. Pergi minta dengan orang kubur dah macam-macam. Antaranya pergi buat majlis di kubur lah, palu gendang di kubur, macam-macam. Ada. Dan kalau di sini alhamdulillah tak ada. Kalau di luar negara, baik di India, di Pakistan, di Iran, di Turki, di Mesir, di mana-mana pun ada. Iaitu kubur-kubur tu sentiasa dihiasi. Dia ada orang-orang yang pemuja kubur lah. Sekarang ni ada istilah kuburiyun. Mereka ni memang suka sangat jaga kubur ni. Hiaskan kubur. Sehingga kubur tu kadang-kadang kita bertukar. Kita ingat ke masjid. Begitu besar dia buatnya. Rupanya kubur. Ada dengan kubur, siap dengan kubur. Nampak ramai orang berduyun-duyun pergi. Orang kata berduyun-duyun lah pergi. Kita ingat nak pergi masjid, bukan nak pergi masjid. Pakai pakaian yang jangok lah kita kata. Pergi. Lelaki perempuan pergi. Kenapa ni? Rupanya pergi kubur. Dia ada hari-hari tertentu tu. Hari haul, ada macam-macam pergi tu. Jadi ada hari-hari tertentu tu ditukar kain penudung kubur, terutamanya kubur-kubur orang-orang yang dia anggap wali. Lagilah mereka cari, lagilah mereka suka. Jadi ditabur bunga di situ. Jadi bunga-bunga banyaklah dijual. Itu pengalaman saya lah. Kalau di India, di Pakistan ni memang banyaklah. Ada jual bunga, lakulah bunga-bunga yang segar ni. Bunga hidup, bukan bunga plastik. Bunga hidup ni dijual, lakulah. Ada kedai-kedai bunga.
Jadi orang nak pergi tu bawa lah sekalung bunga, sejambak bunga, macam-macam lah bawa. Pergi nak letak di atas kubur tu. Itu cerita betul-betul macam orang Hindu. Betul-betul macam orang kafir perbuatannya. Lepas tu kain tudung tu macam tudung Kaabah dia buat. Macam kain kelambu Kaabah tu. Jadi ada ketika lama dia buat, setahun sekali ke berapa lama sekali dia buat, gantikan dengan yang baru. Ni pun begitu dia buat. Kemudian masing-masing tu ambil lah kononnya untuk dapat berkat tu. Sikit-sikit penjaga dia tak akan bagilah. Dia gunting sikit-sikit kain itu untuk dibagi kepada orang ramai ni, kononnya untuk buat berkat, buat azimat. Sampai begitu. Ini pengalaman ni kita tengok sendiri. Mungkin orang di Malaysia ni berasa pelik benda macam tu. Jangan berasa pelik. Benda-benda yang pelik-pelik ni kadang-kadang kalau kita tidak jaga betul-betul, dia boleh sampai kepada kita dan kita pun terikut-ikut tanpa sedar. Tanpa sedar kita dah terikut dah. Kita rasa okey pun. Tak ada apa pun. Oh, bahaya sekali benda-benda macam ni. Sebab apa? Apa alasan mereka buat begitu? Pasal dengan lampu kelip-kelip kan. Kalau orang Kelantan kata pasal lampu lilak lah. Lampu lilak. Pada musim raya apa kan. Pasal lampu kelip-kelip kan. Dengan bunga-bunga macam-macam perhiasan yang dia buat sekitar kubur tu. Apa alasan mereka? Ketahuilah. Alasan mereka kononnya hadis ni lah. Kan dalam hadis ni Nabi cerita malaikat tu kata tidurlah seperti tidur pengantin. Jadi kita pun kena melayan dia tu sebagai pengantin lah orang dalam kubur tu. Jadi seseolahnya wali-wali ni bila pergi dalam kubur tu setiap malam, setiap hari bagi dia tu sebagai pengantin. Jadi kita kena buat dia macam pengantin. Pengantin macam mana? Bilik dia tu kan dihiaskan. Begitu. Dia faham salah lah daripada hadis ni. Padahal orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu pun baca hadis ni. Tak terfikir pula mereka nak buat begitu. Sebab bukan gitu pun maksudnya. Itu alam lain. Tak terlibat dah kita orang yang hidup di alam dunia ni dengan mereka. Tapi mereka buat begitu. Dahsyat. Kekeliruan ni, syubhah. Golongan-golongan yang sesat ni kan. Dia pun kononnya pakai hadis juga. Tapi inilah benarnya kalau pakai hadis, belajar hadis, atau baca hadis tanpa guru ataupun tanpa dibimbing oleh orang-orang yang betul-betul mengerti, orang yang betul-betul alim, yang tahu akidah, dia akan jadi begitulah. Dan ini bukan amalan seorang, dua, 10 orang, 20 orang, tidak. Berjuta manusia ni. Kena maklum. Hadirin hadirat, ini peserta-peserta kita ni kena maklum. Berjuta-juta orang. Dan saya nak sebutlah untuk makluman kita semua lah. Sebab kita tidak mengalami di sini. Tapi saya dah nampak bunga-bunga dia sudah ada dah, bunga-bunga dia. Kalau di sana kan, dia sampai ke peringkat itulah. Sampai ke peringkat itu. Dan hadis ini diguna satu golongan yang besar, juta-juta penganutnya, iaitu golongan Berelwi. Golongan Berelwi memang mengamalkan cara begitu. Dia cukup sukalah dengan amalan-amalan di kubur seperti itu. Dia memang dia percayalah. Hadis-hadis ni, hadis-hadis macam ni, dia kata ini dalil kita. Susah jadinya. Padahal itu cerita alam lain. Sebagaimana dia cerita orang dalam kubur tu diseksa apa. Kalau kita gali kubur dia tak ada nampak pun ular ke apa ke, tak mesti ada. Adalah mungkin kalau Allah SWT nak tunjuk, mungkinlah ada, tapi itu tak mesti berlaku. Pada umumnya tak ada pun zahirnya, pada zahir ni. Itu alam lain. Tapi dia salah faham. Inilah kekeliruan dia terhadap hadis ni. Kena ingat boleh menyebabkan seseorang tu hanyut ke gaung kesesatan. Seperti mana ramai dah dalam dunia ni orang-orang yang mengaku Islam terlibat dengan benda-benda macam ni. Jadi kalau kita tanya mereka pun sebut ni hadis ni ada sebut. Gitu cara mereka. Sesungguhnya kami memang tahu bahawa engkau benar-benar yakin tentangnya. Adapun orang munafik atau orang-orang yang ragu, dia kata
aku tidak pasti. Ini kata Fatimah lah. Mana satu daripada dua perkataan itu telah diucapkan oleh Asma. Maka dia akan berkata, aku tidak pasti. Tetapi aku dengar orang mengatakan sesuatu. Maka aku juga turut mengatakannya. Ini jawapan oleh orang yang ragu atau orang munafik atau orang kafir. Beginilah jawapan dia. Jadi kita ada nota di sini. Silakan siapa yang baca tadi? Ismail. Silakan lagi. Baca. Nota 270. Orang kafir yang mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam tetapi menentangnya, seperti Abu Jahal pula, tidak menjawab sedemikian tapi mengatakan, aku mengenalinya tapi aku tidak menyahut seruannya dan aku tidak mengikutinya. Hadis ini juga menunjukkan tidak perlu diajarkan talqin kepada orang yang telah meninggal dunia. Sehingga sesetengah ulama mengatakan tidak boleh ditalqinkan atau diajarkan kerana orang mukmin tentu akan boleh menjawab soalan ini. Adapun orang munafik dan kafir pula tidak akan boleh menjawabnya walaupun ditalqinkan, diajarkan kepadanya. Riwayat-riwayat hadis talqin kepada si mati pula paling tinggi bertaraf dhaif dan tidak juga dilakukan oleh para sahabat. Riwayat Abu Umamah tentang talqin sehingga malaikat tidak menyoal lagi si mati pula maudhu' kerana ia menampakkan kebodohan malaikat. Jadi kononnya bila ditalqinkan itu dalam riwayat itulah malaikat pun kata, ini tak payah kita tanya, ni mesti orang ni boleh jawab ni, mari kita pergi. Jadi malaikat muka nakir itu digambarkan sebodoh itu. Ini tak kena, hadis itu tak boleh, maudhu'. Teruskan Ismail. Talqin kepada orang yang sedang nazak pula ada sunnahnya, iaitu diajarkan la ilaha illallah kepadanya tanpa memaksa, dan ia hanya perlu disebutkan sekali sahaja atau beberapa kali tetapi dengan tidak bertubi-tubi. Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Bermaksud, sesiapa yang ucapan terakhirnya tiada Tuhan selain Allah, dia akan masuk syurga. Teruskan. Ibnul Mubarak berpesan supaya tidak mengajarkan apa-apa lagi selepas diucapkan la ilaha illallah oleh orang yang sedang nazak kerana sudah memadai sekali sahaja. Apa-apa ucapan selepas itu tidak menyebabkan perlu diulang lagi talqin. Hanya amalan dan iman sendiri yang pasti boleh menjadi pembantu di alam kubur. Ajaran talqin sebelum atau selepas kematian dan segala bentuk kiriman pahala dari orang yang hidup, semuanya tidak pasti akan sampai kepada si mati. Nabi SAW juga tidak pernah mengajarkan kiriman pahala oleh orang hidup kepada orang yang telah mati. Teruskan. Tidak ada disebutkan di dalam mana-mana ayat Al-Quran tentang suratan amalan kiriman pahala daripada orang lain secara berasingan sepanjang tempoh kematian seseorang hingga hari kebangkitannya. Yang ada hanyalah firman Allah di bawah ini. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Bermaksud, dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu
sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada sesiapa pun. Al-Kahfi 49. Teruskan lagi. Dan firman-Nya, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura. Bermaksud, dan sesiapa yang diberi terima surat amalnya dengan tangan kiri dari sebelah belakangnya, maka dia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya. Al-Insyiqaq ayat 10 hingga 11. Bagaimanapun, doa dan istighfar pula tetap berguna kepada orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al." Bermaksud, mohonlah keampunan untuk saudaramu dan doakan dia agar tabah kerana dia sekarang sedang ditanya. Teruskan. Antara pengajaran, panduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah, pertama, gerak-geri yang tidak banyak di dalam sembahyang tidak membatalkannya. Sesetengah ulama mengatakan ia hanya boleh dalam sembahyang sunat sahaja. Kedua, pertanyaan yang ditanyakan kepada orang yang sedang sembahyang boleh dijawab sama ada dengan isyarat atau dengan mengucapkan subhanallah. Sesetengah ulama mengatakan isyarat dan jawapan kepada penanya di luar sembahyang hanya boleh jika dilakukan dalam sembahyang yang tidak fardu, kerana Aisyah memberikan isyarat kepada Asma ketika sedang bersembahyang kusuf, gerhana matahari. Teruskan. Ketiga, ucapan subhanallah sebenarnya bukan jawapan kepada orang yang bertanya. Ia hanya sekadar memberikan peringatan dan amaran kepada seseorang. Jika ucapan subhanallah dikira sebagai jawapan kepada orang yang bertanya, sesetengah ulama mengatakan batal sembahyangnya. Keempat, golongan anti hadis menolak hadis ini kerana mustahil ditunjukkan Nabi SAW kepada setiap orang yang mati pada masa yang sama, dan juga kerana hadis ini mauquf kepada Aisyah radhiyallahu anha sahaja, tidak menepati syarat sahih Imam Bukhari. Perbuatan yang dilakukan oleh Asma dan Aisyah di dalam hadis ini kelihatan mauquf dan tidak disahkan oleh Nabi SAW. Tetapi perbuatan mereka dihukum marfu' juga, kerana para sahabat tidak akan melakukan perkara yang mengurangkan atau menjejaskan ibadat mereka. Perbuatan ini juga dihukum marfu' kerana ia berlaku dalam sembahyang dan Nabi SAW dapat melihat mereka walaupun berada di belakangnya. Perbuatan mereka pula tidak ditegur kemudiannya. Ayyuhan nas, inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bilinsirafi fa inni arakum amami wa min khalfi. Bermaksud, wahai manusia, aku adalah imam kamu, maka janganlah kamu mendahuluiku dalam rukuk, sujud, berdiri dan berpaling memberi salam, kerana aku melihatmu di hadapanku dan di belakangku. Kelima, orang yang tidak sempat bertemu dengan fitnatul Masih Dajjal pun akan menemui fitnah yang sama kuat cabarannya di alam kubur, iaitu ditanyakan tentang Rasulullah SAW. Orang yang beriman sahaja akan dapat melepasi fitnah ujian ini dengan senang. Teruskan. Keenam, tidur mempunyai banyak persamaan dengan kematian. Benar juga kalau dikatakan ia adalah peringatan Allah tentang kematian kepada orang yang masih hidup. Lihat firman Allah ini dengan sebagai perbandingan.
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Bermaksud Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Surah Al-Zumar ayat 42. Teruskan. Ketujuh, ilmu yang dipelajari tidak ada faedahnya jika tidak beriman. Mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak berguna jika tidak menerima Islam yang dibawanya. Jadi itulah 7 kesimpulan dan pengajaran secara ringkas daripada hadis ini. Jadi kita rasa cukuplah sekadar itu untuk pelajaran Sahih Bukhari jilid pertama kita pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhubung dengan beza umur Asma dengan Aisyah tu, ada yang mengatakan, betul ke Maulana, riwayat tu hanya daripada jalan Abdul Rahman bin Abi Zinad yang dikatakan dia tak pernah jumpa pun dengan, tak sempat berjumpa pun dengan Asma. Dan juga Imam Ahmad pun mendoifkan dia, kata dia ni muttarib hadis. Betul ke Maulana? Dia sekadar untuk sejarah, untuk benda-benda macam tu, ulama-ulama bertolak ansur juga. Dapat terima juga. Jadi kalau kita terima itu, dan banyak lagi sebenarnya. Itu sebenarnya perbincangan ketika saya bincang tentang umur Aisyah dahulu. Banyak dah saya bincang dah juga. Bukan itu saja, banyak lagi yang lain-lain menyokong bahawa Aisyah ni telah besar dah juga ketika dia kahwin dengan Rasulullah. Sebab apa? Dia ni termasuk, tadi kan disebutkan Asma ni antara orang yang awal memeluk agama Islam. Yang ke-18 kan? Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham sendiri disebutkan Aisyah pun masuk Islam sekali daripada masa. Mana kalau Asma yang 18, Aisyah 19, segitulah kira-kiranya. Jadi awal memeluk agama Islam ni. Sedangkan baru boleh kita sebut memeluk agama Islam kalaulah seseorang itu sudah baligh. Bukan kanak-kanak tidak disebut begitu. Sudah baligh. Jadi ini menunjukkan Aisyah sudah ada. Kalau kita terima semasa kahwin tu umur 6 tahun bersama dengan Nabi umur 9 tahun, ketika Nabi mula-mula dapat wahyu tu, Aisyah tak wujud lagi. Itu jadinya akibatnya. Sedangkan dalam banyak riwayat, banyaklah tempatnya disebutkan Aisyah telah ada pun pada ketika itu. Antaranya bila disebut surah yang awal turun di Mekah tu, Aisyah kata dia dah tahu dah ayat itu turun. Dan kita pun ingat ayat itu. Budak yang ingat ni umur berapa? Sebenarnya dia lebih kepada nak bincangkan umur Aisyah tu, bukan umur Asma. Tapi ikut mana-mana pun, Asma ni umur dia, boleh dikatakan ramai ulama-ulama sebut, 10 tahun bezanya dengan Aisyah. Jadi kita kira sendirilah. Kemudian kalau kita kata dia memeluk awal Islam, mana dia sudah ada. Kalau kita terima umur 6 tahun baru kahwin, dia tidak wujud lagi pada ketika itu. Nak ingat pun, manusia ni nak ingat pun, cuma kita bayangkan kita ingatkah ketika apa-apa berlaku pada ketika kita umur 5 tahun? Bolehkah kita kata dengan pasti, ini saya umur 5 tahun? Paling-paling tinggi. Susah tu nak ingat. Itulah. Kalau kita tanya diri kita sendiri, saya sendiri pun nak ingat ketika umur 7 tahun tu susah nak ingat. Mungkin 1-2 peristiwa saja kalau ada ingat. Itu pun sama-sama. Itu pun sama-sama. Bagaimana orang yang tak wujud lagi boleh ingat?
Itu masalahnya. Jadi banyak lagi bukti-bukti lain itu. Bukan perlu kita tengok situ saja ya. Maksudnya tak betul lah kritikan terhadap Abdul Rahman Abi Zinat tu. Tak kuat. Boleh pakai dah. Yang itu pun boleh pakai. Oh, okey. Ya. Terima kasih Maulana. Ada lagi yang lain? Boleh? Saya ni Maulana. Ya, silakan. Tentang satu ayat tu, mungkin saya salah faham agaknya. Ayat tu, Asma dihukum bunuh oleh anaknya Abdullah bin Zubair. Oleh anaknya? Ya ke? Ayat tu tadi. Sekejap. Mungkin salah saya lah. Mungkin. Dihukum bunuh anaknya agaknya. Boleh tu tak ada, tapi maksudnya sama jugalah. Saya faham ayat tu, dia dihukum bunuh, anak dia mati tu selepas. Ni Asma 261. Mana dah? 261 ada sebelah ni. Asma lebih tua 10 tahun daripada. Mana yang tu? Ni. Asma meninggal dunia di Mekah pada Jumadal Ula tahun 73 Hijrah selepas dihukum bunuh anaknya. Betul dah ni. Mana anak dia dihukum bunuh tu bukan dia. Rasanya kalau yang lebih jelas selepas anaknya Abdullah bin Zubair dihukum bunuh. Mungkin dia tak tanya. Adakah orang yang faham seperti saya? Asma meninggal dunia di Mekah pada Jumadal Ula tahun 73. Saya faham macam tu. Lepas dihukum bunuh anaknya Abdullah. Saya faham yang Maulana cakap tadi. Mana betul. Dah boleh juga. Nak kata macam tu pun boleh juga ya. Tapi saya telah buat ini ni rasanya tidak salah dah tu. Mana saya nak berkongsi lah. Ya. Boleh tak? Sila. Tentang cara hijrah Nabi ni, saya selalu dengar lah apa ni yang Maulana sebut, yang kita banyak mengambil riwayat Ibnu Ishaq tu, yang ahli berselimut tu kan. Mungkin ni menggembirakan lah. Awal Muharram baru ni, khutbah Jumaat di tempat saya ni lah, disebutlah tentang hijrah ni dan diambil riwayat Bukhari tu lah. Oh, bagus. Alhamdulillah. Berhijrah daripada rumah Abu Bakar kan. Ya. Maknanya sudah agak tersebar dah tu. Itulah. Jadi saya pun gembira jugalah. Cumanya saya nak tanya tentang masyarakat yang hendak membunuh Nabi tu. Ya. Masyarakat di Darun Nadwah tu. Hadis tu tentang kehadiran syaitan yang menyampai seorang tua tu. Ya. Hadis tu keseluruhannya macam mana Maulana? Masyarakat Darun Saya Nadwah. nak tanya dulu, Cikgu Rashid dah baca ke buku saya tentang Ibnu Ishaq? Belum. Tak mahu. Dalam tu saya dah sebut dah itu pun. Tentang hijrah ni pun, yang sahihnya yang ada seperti ada dalam Bukhari, dalam buku tu pun dah saya sebut. Saya buat perbandingan dengan riwayat Ibnu Ishaq dengan riwayat Bukhari. Sama juga, yang tu pun dalam Ibnu Ishaq juga ceritanya. Jadi tak betul tu sebenarnya. Maksudnya masyarakat itu tidak ada lah. Tak ada. Ada mungkin mesyuarat tu biasalah dibuat. Mari syaitan tu mari. Siapa yang kenal dia tu syaitan? Syaitan tu yang masyarakat itu bahagian tu lah. Mesyuarat tu mungkin ada. Tak jadi masalah itu. Kita boleh terima tu. Cumanya kehadiran iblis ataupun syaitan pergi tu bagi pandangan begini-begini. Dan mereka tahu iblis tu macam mana. Adakah dalam majlis mesyuarat ni orang-orang yang tidak dikenali boleh diterima juga? Begitu ke cara mesyuarat? Ini rahsia ni, nak bunuh orang ni. Itu tak masuk akal kan? Ya. Begitu. Ya. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.